Ada dua jenis tata bahasa yang kita akan belajar hari ini, iaitu kata nafi dan juga kata bilangan. Okey, kalau awak nak boleh buka buku teks, boleh tengok muka surat berapa ni? 71. Okey. Tak share screen ke? Apa dia? Ustazah tak share screen ke? Kejap. Saya nak tulis benda sekejap. Okay, awak boleh buka dulu buku teks muka surat 71. Ya. Ayaman ribu-ribu. Reman ribu-ribu. Kita apa tu bahasa Melayu? Okey. Ya, selesai. Okey, kalau buka buku teks muka surat 71, okey, tata bahasa kita akan belajar untuk anyaman ribu-ribu ialah kata nafi. Okey, tapi sebelum saya pergi pada petikan ni, saya nak terangkan dulu apakah itu kata nafi. Okey, kata nafi ni awak selalu guna. Selalu guna dalam kehidupan seharian. Apa benda agaknya kata nafi ni? Okey. Tahu tak nafi itu apa? Menafikan atau menidakkan. Tahu tak apa maksud dia? Tak tahu. Menidakkan tahu tak? Tidak. Maknanya awak nak cakap bukan saya. Okey, itulah maksud nafi. Okey, kata nafi ni digunakan untuk menidakkan atau menafikan sesuatu. Maknanya awak nak cakap bukan saya yang buat, bukan saya punya. Ataupun awak nafikan itu benda tu. Okey. Untuk pengetahuan kamu semua, kata nafi ni ada dua je. Ada dua jenis je. Okey, yang pertama ialah bukan dan yang kedua ialah tidak. Ada dua saja, satu bukan, satu tidak. Okey, ini benda ni awak selalu guna, betul tak? Dekat rumah ni kalau mak tanya, kamu ke buat ni? Bukan saya adik buat. Kan selalu guna kan? Kan selalu cakap kan, ataupun tidak. Ini bukan, selalu awak sebut bukan lah, bukan saya punya ni orang tu punya. Ni bukan saya buat, ni adik buat. Selalu macam tu kan. Okey, jadi perkataan ni adalah dua perkataan yang awak selalu pakai, tapi ada beza dia antara bukan dengan tidak. Okey, yang pertama kita tengok bukan dulu. Okay. Perkataan bukan, kata nafi bukan digunakan sebelum, sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Okey, frasa nama ingat lagi tak apa? Frasa nama tu macam mana? Ingat lagi tak? Okey. Frasa nama tu nama lain ataupun kata nama. Contoh dia apa? Nama orang, nama tempat, nama benda. Itu kata nama lah, frasa nama lah. Contohnya awak nak kata rumah itu, ataupun cangkul, nak cakap gunting, nama benda kan? Ataupun nama orang, nama awak lah, Zikri ke, Darwish ke. Okey, itu ialah frasa nama. Okey, jadi perkataan bukan ni diguna sebelum. Maknanya sebelum. Contohnya macam mana? Bukan buku saya. Buku tu nama benda. Bukan. Kelas saya. Apa? Bukan apa? Ini bukan kelas saya. Ini bukan kelas saya. Kelas tu ialah nama tempat. Betul tak? Ini bukan kelas saya. Bukan Irdina punya. Bukan. Saya. Bukan buku saya. Bukan beg saya. Nampak? Awak menggunakan perkataan tu di hadapan frasa nama. Okey? Okey, kemudian frasa sendi nama. Sendi nama tu contohnya apa? Perkataan macam dari, kepada, di, daripada. Contohnya, bukan dari situ, dari sana. Okey. Bukan dekat sana, dekat sini. Nampak? Awak guna perkataan tu di hadapan kata sendi. Muka surat. Muka surat apa tadi, Zikri? Aku tak ingat.
71. Okey. 71. Okey. Okey? Nampak tak? Perkataan bukan ni awak guna sebelum frasa nama dengan frasa sendi nama. Okey, ingat itu kalau kita guna bukan. Okay, kalau kita nak pakai perkataan tidak, kata nafi bagi tidak. Tidak, no. Tidak kan? Okey, tidak pula digunakan sebelum frasa kerja dan frasa adjektif. Okey, frasa kerja mesti awak semua tahu perbuatan, kan? Frasa kerja perbuatan. Contohnya apa? Menulis, menyanyi, bermain, berlari. Kalau contoh ayat, saya tidak tulis. Nampak? Saya tidak tulis. Saya tidak pandai menulis. Saya tidak pandai menulis. Pandai itu kata adjektif, betul tak? Kata adjektif. Betul, awak pakai perkataan tidak di hadapan. Betul tu. Saya tidak cantik. Okey. Cantik tu ialah kata adjektif, frasa adjektif. Jadi awak pakai perkataan tidak, awak tak cakap saya bukan cantik. Bukan. Awak sebut saya tidak cantik kan? Lagi apa? Saya tidak suka bermain. Suka bermain. Suka ialah kata adjektif. Bermain ialah frasa kerja. Nampak? Awak gunakan perkataan tidak tu di hadapan ataupun sebelum frasa kerja dan frasa adjektif. Okey, boleh beza tak perkataan menggunakan bukan dengan tidak ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau bukan ni ada N kan? Bukan ada N. N maknanya sebelum frasa nama dengan frasa sendi nama. Kalau tidak ada K, maknanya frasa sebelum frasa kerja dan frasa adjektif. Okey, itu ialah kata nafi. Dua benda je kata nafi tu. Bukan dan tidak. Okey. Sekarang kita tengok balik buku teks tadi. Muka surat berapa tadi? 71. Okey. Alright. Okey, tajuk dia ialah anyaman ribu-ribu. Bukan ribu-ribu ni bukan duit tau. Jangan ingat duit pula. Okey, ribu-ribu tu apa? Siapa tahu? Siapa pernah dengar? Tahu tak apa benda anyaman ribu-ribu tu? Menjual. Okey, berjual ribu-ribu. Okey. Ribu-ribu ni ialah sejenis tumbuhan. Okey, ribu-ribu ni sejenis tumbuhan. Menjala dan dia daripada tumbuhan tersebut dia jadikan benda-benda ni. Dia buat anyaman jadi bekas, jadi tempayan. Okey, daripada pokok ribu-ribu tu. Okey. Pokok. Dia sejenis tumbuhan. Bukan pokok tumbuhan lah. Tumbuhan paku pakis kan. Okey? Okey, mari kita baca cerita ni sekejap. Siapa baca? Okey, Ustazah lah baca dulu nanti sebab kita ada lagi satu nanti. Okey, Hadis, Minli dan Rajih membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Alright, ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis. Okey, yang boleh dibuat anyaman. Nampak? Dia sejenis tumbuhan paku pakis yang digunakan untuk anyaman. Anyaman tu maksudnya ni lah. Dia buat menganyam tu sampai jadi benda ni, sampai jadi pokok. Ketupat. Betul, macam awak anyam ketupat tu kan. Sama lah juga, cuma ni dia anyam jadi bekas. Okey? Penggunaan ribu-ribu, nampak? Okey, bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Okey, langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti berikut. Okey, langkah-langkah dia, cara nak buat dia. Okey, yang pertama, batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan apa benda cangkul. Okey, yang kedua, hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang. Apa benda tempat kosong, mudah putus dan rosak. Okey. Setelah itu yang ketiga, helaian ribu-ribu yang telah kering
Diraut dengan pisau. Diraut tu maknanya dia macam apa? Dibuang nak bagi nipis tu kan. Okey. Helaian tersebut tempat kosong boleh terkena air sebelum digunakan. Dan yang terakhir, helaian ribu-ribu diukur tempat kosong dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Okey, yang ni ialah langkah-langkah ataupun cara-cara macam mana awak nak anyam bekas tu menggunakan daun batang ribu-ribu. Okey. Kalau awak perasan kat sini ada perkataan berwarna merah. Okey, kat sini ada perkataan merah kan? Yang pertama ni. Nampak tak dekat perenggan yang pertama tu? Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah. Dia guna perkataan bukan. Okay, kalau perkataan bukan selepasnya mestilah kata nama atau kata sendi nama. Betul tak? Betul. Jadi mana? Nampak? Memang kita tengok, kita tanda kejap. Mana ke dia? Mana pen? Kita tanda. Nampak? Di Sabah. Di ialah kata sendi, frasa sendi, nama. Sabah ni ialah frasa nama. Nampak? Jadi dia menggunakan perkataan bukan. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang kedua perkataan tidak. Yang kat bawah ni, tidak. Dia gunakan tidak. Tidak maksudnya sebelum apa tadi? Frasa adjektif dan frasa? Dan frasa kerja. Dengan frasa kerja. Okey, nampak dekat ayat selepas ni apa? Sukar. Sukar ni apa? Frasa apa? Frasa kerja ke frasa adjektif? Sukar ni ialah frasa adjektif. Ingat lagi kan, adjektif kita ada 9 jenis adjektif. Okey, ada adjektif perasaan, adjektif panca indera, adjektif warna, adjektif bentuk. Okey, yang sukar ni ialah adjektif apa ni nama benda tu? Yang ke-9 tu saya tak ingat apa namanya. Okey, yang sentuhan. Apa namanya? Sentuhan. Lama lupa dah. Okey? Jadi ini ialah frasa adjektif lah. Sukar ni merupakan frasa adjektif. Sebab tu dipakai perkataan tidak. Okey, boleh? Okey. Apa dia? Okey, sekarang mari kita tengok soalan yang pertama. Yang tempat kosong yang pertama ni. Okey, cuba awak baca. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan cangkul. Okey, cangkul ni frasa apa? Frasa nama. Okey, frasa nama pandai. Okey, sebab nama benda kan? Okey, jadi bila frasa nama, sebelum frasa nama apa kita pakai? Perkataan apa? Kata nafi apa? Kata nafi apa? Bukan ke tidak? Apa dia? Bukan. Sangat. Bukan. Okey, bukan. Okey. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan, bukan cangkul. Okey, pandai. Okey, bagus. Alright. Yang pertama jawapan dia ialah bukan. Cangkul tu frasa nama. Okay, bagus. Okey, yang kedua. Agen pangkal. Kita baca dari sini je. Okey, mula dari sini lah. Okey, belahan seterusnya. Pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang, tempat kosong mudah putus dan rosak. Tidak. Okey, tidak. Okey, sebab apa mudah putus ni? Frasa apa? Rosak. Okey, betul. Mudah putus ni ialah frasa adjektif. Jadi kita kena pakai perkataan tidak. Okey, bagus. Good. Alright. Okey, boleh nampak? Okey, kita pergi soalan yang seterusnya, yang ketiga. Okey. Helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Okey. Helaian tersebut bukan boleh terkena air sebelum digunakan. Betul ke bukan boleh terkena air? Kita dulu. Boleh. Tidak boleh terkena. Okey, terkena ni ialah frasa kerja. Okey, kerja tahu tak? Kerja sebab awak melakukan sesuatu perbuatan. Jadi kalau perbuatan frasa kerja, kita kena guna perkataan apa tadi? Tidak. Tidak. Tidak boleh terkena
air sebelum digunakan. Okey, dan yang terakhir, kalau yang ribu-ribu diukur apa? Dengan pisau. Perkataan dengan pisau. Apa pisau? Bukan dengan pisau. Okey, bukan dengan pisau. Sebab apa pisau ni? Pisau ni frasa apa? Rasa nama. Ya. Okey. Pisau ialah frasa nama benda kan? Nama benda. Jadi dia frasa nama. Jadi kita guna letak perkataan bukan. Okey, boleh tak? Faham, boleh beza tak antara bukan dengan tidak? Boleh? Boleh? Okey, insyaAllah InsyaAllah ingat. Alright, jadi itu ialah kata nafi. Nama. Kata nafi. Kata nama apa? Kata nafi. Okey, ada dua. Bukan dan juga tidak. Okey. Itu ialah kata nafi. Yang seterusnya, kita pergi kepada muka surat sebelah. Okey, muka surat sebelah dia. Pusaka bangsa. Okey, tata bahasa yang kedua kita akan belajar ialah kata bilangan. Kalau tadi kata nafi, yang ni ialah kata bilangan. Dah sebut kata bilangan maknanya apa? Berbilang lah. Kan berbilang-bilang lah kan. Jangan sebut kata bilangan. Okey, mari saya share dulu. Okey, hari ini siapa? Siapakah ini? Mesti awak semua tahu kan? Kawan-kawan ni. Kawan-kawan. Siapa main ke? Siapa tahu ni apa? Among Us ni. Siapa main ke tu? Kita tahulah. saya tak tahu. Saya tak pernah main langsung. Okay, maksa tak? Siapa yang pernah main, yang pernah tengok tahulah. Okay, Among Us ni. Ini game tu cerita. So, siapa tak pasti kan? Okay. Kita akan masuk kepada kata bilangan. Alright. Bilangan ni lah. 4 bilang. Berapa banyak ni? Punya Among Us ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Objektif pembelajaran untuk kata bilangan ni. Okay, Ustazah nak awak dapat mengenal pasti 5 jenis kata bilangan. Kata bilangan ni ada 5. Kata nafi tadi ada 2 kan? Bukan dan tidak. Yang kata bilangan ni ada 5 pula. Okay. Yang seterusnya, membina ayat menggunakan kata bilangan berdasarkan petikan. Bukan gambar berdasarkan petikan. Okay. Kata bilangan. Okay, apa itu kata bilangan? Kata bilangan tu menunjukkan sesuatu bilangan lah. Okay, menunjukkan satu bilangan ataupun jumlah sesuatu. Okay, dan dia terbahagi kepada 5. Okay, kalau awak tengok dekat sini, Ustazah dah besar kan? Nampak Ustazah besarkan ni, nampak ni? Perkataan ni. Inilah dia 5 tu. Yang Ustazah besarkan tu. Okey, yang pertama. 4. Nampak 4? Ada 4 kat hujung sekali tu. Ada 4. Oh, okey. Silap. Yang ni sepatutnya 5. Sama silap tulis Okey, ini yang kelima. Sorry. Okey. Okey, yang pertama. Kata bilangan menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Apa maksud tentu sifatnya? Maknanya bila awak tengok, awak tahu itu 1. Itu 2. Itu 3. Sifat dia tetap tentu. Okey? 1, 2, 3, 5, 10. Hari tu ada 1 je. Okey, betul. Okey. Bola 1, sebiji bola. Ada 1 pensel, 1 buku contoh kan. Okey. 1 hari. Alright? Okey, yang kedua. Kata bilangan yang menunjukkan tidak tentu sifatnya. Okay, tadi tentu, yang ni tak tentu pula. Okey, tak tentu ni maknanya tak pastilah berapa kan. Jadi awak akan sebut macam mana? Awak pakai perkataan macam beberapa biji bola. Okey, semua. Semua murid tahun 4. Nampak tak payah kira. Semua murid tahun 4. Okey. Seluruh warga sekolah. Okey. Itu ialah kata bilangan yang kedua. Okey, yang pertama tentu, yang kedua tak tentu. Okey, boleh? Boleh.
Okey, yang seterusnya, yang ketiga ialah kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Himpunan ni apa pula? Bukan apa himpunan Okey, himpunan contoh dia kedua-dua, berempat-empat yang berganda-ganda. Tahu tak? Apa kataan yang ada ganda, ada sengkang-sengkang ni? Mari Okey, kita kedua-dua, berempat-empat, berpuluh-puluh, beratus-ratus, apa lagi? Beribu-ribu. Okey? Yang ada perkataan ada sengkang ni, berganda tu ialah menunjukkan himpunan. Okey, yang keempat ialah kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Belajar matematik kan? Dalam matematik, pecahan ada apa? Ada apa? Suku, ada setengah, separuh, tiga, 1/2. Apa lagi? Okey? 3/4. 3/4. Okey? Itu ialah kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Okey? Boleh? Boleh. Okey, dan yang terakhir yang kelima ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan. Contohnya kalau awak menang tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat ke-10, tempat ke-100. Okey? Itu ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan. Aduh, kalau dia masuk pertandingan ramai-ramai orang tu nombor 100. Okey. Dia larian maraton yang ramai-ramai tu. Okey. Inilah dia 5 jenis kata Bilangan. apa? Kata bilangan. Okey, yang pertama tadi apa? Yang tentu Menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Okey, contoh macam 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Okey, yang kedua tidak tentu. Bukan bilangan yang tidak tentu sifatnya. Okey, contoh seperti sesetengah, beberapa, semua, seluruh. Okey, betul. Okey, yang ketiga ialah menunjukkan himpunan. Contohnya macam ketiga-tiga, ketiga-tiga, berempat-empat, apa lagi? Beratus-ratus, beribu-ribu, beriban-riban. Okey, berjuta-juta. Okey. Yang keempat, apa dia? Pecahan. Pecahan. Ini awak ingat matematiknya. Okey, yang matematik awak belajar apa? Suku, setengah, separuh, 1/3. Okey? Okey, dan yang terakhir ialah kedudukan. Okey, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga dan seterusnya. Okey, boleh? Boleh. Ada dapat ya? Ada 5 ni. Okey, alright. Pasal tak bergerak Okey, jadi mohlah kita tengok contoh di dalam buku teks muka surat 72. Okey, dah buka dah. Yo, 72. Okey, muka surat sebelah dia. Okey. Muka surat 72. Tajuknya ialah pusaka bangsa. Okey. Ustazah baca dulu. Okey, dalam Ustazah baca ni cuba awak cari nanti tandakan mana dia kata bilangan yang awak jumpa dalam petikan ni. Sambil Ustazah baca ni. Boleh? Boleh. Okey, awak dah sambil Ustazah baca, awak kalau nampak ada kata bilangan, awak gariskan. Alright. Okey, tajuk dia ialah pusaka bangsa. Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Okey, tarian dabus ialah tarian tradisional yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Okey, dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah dabus. Rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tembusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan.
iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Namun begitu, untuk lebih meriah, sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus, tetapi dipanggil bardah. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus, memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Okey, perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir, dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berkhatan dan berendoi. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Okey. Dapat tak garis kata bilangan dalam petikan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sudah dapat 6 je. Apa yang lebih satu tu? Okey, mari kita tengok. Okey, yang lain dapat ke? Dapat tanda tak yang lain ni? Dapat 5 je. Dapat 5. Dia dah dapat 5. Darwish? Dapat berapa? Mempersembahkan tu Ustazah. Nanti kita tengok. Okey. Nanti kita tengok. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, ayat yang pertama. Okey, yang pertama sekali. Kat mana awak dapat jumpa yang pertama sekali kata bilangan? Beratus-ratus. Mana dia? Beratus-ratus. Okey, mana dia beratus-ratus tu? Kat situ. Dekat sini. Okey, beratus-ratus. Okey, ini kata bilangan apa ni? Yang jenis apa ni? Bilangan. Sekejap. Yang berganda tadi, apa benda namanya? Yang ketiga tadi. Kata bilangan himpunan. Okey, kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Okey, bagus. Yang kedua, mana dia? Beberapa. Beberapa. Mana perkataan beberapa? Sini. Okey, yang ni. Beberapa. Okey, bagus. Beberapa. Okey, yang ni apa benda? Dah ada kata bilangan yang apa? Beberapa kata bilangan tak tentu. Okey, kata bilangan yang tidak tentu. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya. Mana lagi? 3 orang. Mana? Tu bawah. Tu. Okey, 3. Alright. Perkataan 3. Nombor 3. Okey, yang ni ialah kata bilangan yang tentu. Tentu sifat dia. Lagi? Sekurang-kurangnya. Kurang-kurangnya? Bawah. Mana? Oh, sekurang-kurangnya bukan. 7 dan 8 ya. 7 dengan 8. 7 atau 8. 7, 8 ni sama dengan 3 lah. Ialah perkataan apa? Bilangan tentu. Bilangan tentu. Okey, lagi mana? Mempersembahkan. Mempersembahkan. Mana dia? Mempersembahkan. Mempersembahkan bukan kata bilangan. Mempersembahkan ialah perkataan biasa saja. Mana lagi? Ni perkataan ni, nombor ni. 6 bulan. 6 bulan, 6. Okey, kata bilangan yang Sebahagian. tentu. Okey, bagus. Sebahagian. Mana sebahagian? Mana sebahagian?
Mana sebahagian? Ni sebelah ni. Ni. Eh? Oh, okey. Sebahagian ni. Okey, bagus. Sebahagian. Okey, sebahagian ialah kata bilangan apa? Kata bilangan pecahan. Okey, pecahan separuh ya. Sebahagian. Okey, betul? Alright. Okey, lagi? Sekejap. Berapa tadi saya kata 146? Sekejap saya kira dulu. Berapa dah ni? 7 atau 4 tu nak sambung ke apa? Ha? 7 atau 4? 7 dan atau 8 tu kan? Nak kira sekali ke? Ke nak kira 7, 8 macam tu salah satu? Oh, tak. Tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, Ada tak lagi yang tertinggal? Okey, ada lagi tak yang tertinggal? tak ada dah. Ada eh? Ada Ada. ni. Dah selalu jumpa ni. Nah. Oh. Mana? Seseorang. Seseorang. Setiap. Ketiak. Setiap pemain. Ketiak. Okey. Ketiak apa benda? Setiap ialah kata bilangan yang tidak tentu. Okey, tidak tentu. Okey. Pisahan lah. Pisahan. Kata pecahan silap. Okey, tak tentu pula pecahan. Siapa dah pergi. Okey, ada lagi tak? Ini juga? Dia kot saya pun tak tahu. Okey. Jadi ada berapa semua ini? 7. Betul lah 7. Ada 7. Okey. Betul tak ada dah? Okey, alright. Jadi ada 7 kata bilangan yang dapat kita kenal pasti berdasarkan petikan ini. Okey, ada campur-campur. Ada pecahan, ada tentu, ada tak tentu. Kedudukan ada tak kedudukan? Tak ada kan? Tak ada. Kedudukan tak ada. Tak ada nombor 1. Ya, apa dia? Kenapa saya boleh dapat 8? 8. Satu lagi apa? Cuba sebut Kak Salsa. Kau Salsa tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah 8. Ada 8. Apa benda yang 8? Ada 8 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je. Ada 8. Ni maknanya ada. Okey, beratus-ratus, beberapa, 3, 7, 8, 6. Setiap sebahagian. Oh, ingat tu saya kata kira terus. Dah. Salsa tanya ada berapa. Okey. Jadi, bagus. Awak dah berjaya mencari 8 jenis kata bilangan berdasarkan petikan. Okey, untuk kerja rumah, okey, awak dah tanda kan? Betul tak? Mana kerja? Tak, dah tanda, dah gariskan kata bilangan ni? Dah? Dah kan? Okey. Ada 8 bermaksud 8 ayat yang awak kena Tulis ke? bina. Maknanya ada 8 ayat yang awak kena bina. Apa dia? Dalam buku tulis besar. Dalam buku tulis, ya, dalam buku tulis. Buku Kecil. tulis besar ke buku tulis kecil? Buku tulis kecil-kecil. Okey. Okey? Jadi awak kena bina ayat berdasarkan kata bilangan yang awak tanda ni. Okey, yang pertama tadi beratus-ratus kan? Ni yang pertama. Jadi awak binalah sejak beratus-ratus. Sejak beratus-ratus tahun dahulu, pelbagai tarian telah dipersembahkan. Contoh ayat dia. Okey? Ada kuis ke? Dah sempat dah. Wah. Google Classroom. Dekat Google Classroom kan banyak pula ni nak buat lagi ni. Wah. Buat salah satu. Saya kadang-kadang laju. Kerja sekolah saya semua dah siap. Okey, tak apa, kita buat yang ni dulu, okey? Bina ayat dulu, okey? Okey. Alright, okey, ada 1, 2, okey. Jadi dalam buku tulis tu nanti, Hantar bila? hantar nanti saya letak Google Classroom, selalunya saya bagi masa 3 hari ke 2 hari lah, 2-3 hari lah. Ni hari Jumaat, hari Ahad lah last.
Senin dah expire. Itu dah. Okey. Ah. Okey, tulis dulu ke sini hari apa hari ni? Hari ni. Jumaat kan? Ah. Okey. Ustazah nak kasi buka lagi sekali mak aku jatuh. Apa dia? Jatuh. Tak, nak masuk relaksasi lagi sekali. Oi, 3 kali dah. Ni bukan Ustazah Izzah. Saya beli kat Ustazah Izzah. Ada banyak. Beli kat Ustazah Iza. Banyak buku mesti nak cerita. Ustazah nanti dulu Ustazah tengok ada apa? Ada bagi orang lain dulu. Okey, awak dah 2 kali dah kan? Kita bagi yang Tak nak. boleh lagi. Okey, ada budak tahun 2, tahun 3. Okey, Aku tak ada seorang ni masuk. yang ni soalan dia. Okey, bina ayat. Bina soalan pula. Bina ayat berdasarkan Soalan. kata bilangan berikut. Ustazah Izzah baru kita orang order semalam, hari ni dia sampai. Dia kat Shopee Okey, yang pertama tadi apa? Beratus-ratus kan? Beratus. Beratus. Apa? Okey. Mana nak buat beratus? Beratus-ratus. Jadi awak tulislah, binalah kat sini. Contohnya apa? Masjid itu, contoh masjid itu telah dibina oleh ratus tahun negara. dahulu. Ini contoh ayat. Okey. Okey, boleh? Okey, jadi ada 8 tadi kan? Maknanya Ustazah nak ada 8 ayat lah. Apa yang 8 tu ya? Yang awak tanda dalam buku teks tadi tu. Oh, setiap sekali ada. Okey, nanti siapa Ustazah? Okey, jap. Ini contoh. Ini contoh. Ustazah dulu. Ni ialah contoh. Sekejap. Okey, Ustazah listkan dekat bawah ni dia punya 8 tu ya. Okey, sekejap Ustazah. Okey. Sekejap. Okey, beratus-ratus dah ada. Yang ini yang kedua ialah Okey dah. Beberapa. Beratus. Yang kedua beberapa Beratus. Ustazah berapa kali tak Ustazah nak tulis beratus? Yang atas tu contoh, awak kena buat lain lah. Beberapa. Ini 3 apa? Yang ketiga. 3 lah 3. Yang keempat apa? Setiap. 7. 7, 8. 7 dan 8. 7 sajalah. 6. 8. 6. 6 apa? Setiap. 6. Setiap. Okey, lagi? Nombor 7, 6 bulan. 6. Okey, nombor 8 apa? Nombor 8. Last kali apa? Sebahagian. Okey, nombor ni ada banyak lah pula. Nombor tak payahlah kita jadinya ini padam. Padam. Sebab nombor dah banyak. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sajalah. 5 sajalah. Okey, 5 je. Sebab nombor banyak sangat. Okey, 5 saja. Nanti abang saya pada solat Jumaat saya dekat gambar. Okey, boleh? 5 ni je tau. Boleh tak 5 je? Boleh. Okey, nanti buat dalam buku tulis, Ustazah hantar. Okey, nanti Ustazah screenshot benda ni. Hari ni juga. Okey, Ustazah screenshot, Ustazah letak dalam Google Classroom. Alright. Okey, jadi tulis dalam buku tulis. Alhamdulillah. Sekejap, mana tadi? Yang Ustazah. Ustazah nak tunjuk yang ni, mana ke? Oh, tu ke? Saya jadi nak tunjuk orang. Panas. Tiba. Okey. Kalau Bina dah jangan ulang yang payah nak tengok video dia bergerak-gerak. Okey, jadi Dia panas.
Okey, jadi sebelum kita habiskan kelas hari ni, jadi awak belajar dua benda hari ni. Kata nafi dan kata Kata bilangan. bilangan. Okey, bagus. Kata nafi ada dua, iaitu apa dia? Bukan dan. Kata kuasa nama. Okey, kata nafi ada dua, bukan dan. Bukan dan tidak. Okey, bukan dan tidak. Kata bilangan ada berapa? 5. Okey, 5. Good. Yang pertama apa tadi? Tidak. Yang tentu. Kemudian yang kedua tidak. Dan Tidak kata bilangan tentu. tentu. Okey, yang ketiga Kata bilangan himpunan. Yang keempat apa? Kata bilangan pisahan. Pecahan. Okey, yang terakhir ialah Pisahan Ustazah. pecahan. Bukan pisahan. Pecahan, okey? Ni Ustazah. Pecahan. Dia salah tulis kot. Okey. Pisahan atau pecahan tu samalah. Okey, pecahan, pisahan, pecahan. Okey, yang kelima ialah Kenduri. Baik. Kenduri. Kedudukan. Okey, pisahan, pecahan tu duduk betul Azaria? Pisahan, pecahan tu duduk betul. Tu kata himpunan pisahan, pecahan sama. Masa sama, okey? Alright, jadi itu saja untuk kelas kita hari ni. Okey, jangan lupa petang ni ada slot ham pasal apa? Sakit gigi. Pasal pergigian, okey? Ustazah, Sugi Gigi saya goyang. Gigi goyang. Nanti suruh yang petang ni bagi ceramah doktor tau. Doktor gigi. Jadi Taklah gigi jangan tak saya masuk. macam nak goyang. Ustazah, Goyang. Nak cabut dah tu. Apa? kalau kayu sugi tak ada, tak apa kan? Tak apa. Itu kalau ada. Siapa yang ada. Kalau tak ada tak apalah. Okey. Apa benda? Kayu sugi. Okey, kalau tak ada tak apa. Cuma bawa bekas untuk berkumur. Kumur nak buang apa dah kumur nak buang kan. Buang air kumur tu. Tapi nak buat kat mana? Buat kat mana? Buat dekat depan komputer. Jangan buat dalam tajas Okey. Buat cawan. Buat dalam air yang tu. Ya, boleh juga buat dulu. Ustazah pun tak pasti. Bawa je lah 2 cawan untuk kepastian kan. Okey. Alright, jadi kita habiskan dulu dengan bacaan doa lepas sampai kajar. Zikri tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min qabli syarri. Assalamualaikum. Na'udzubika min haula'il arba. Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.